Besok majlis yang ke-17 kita akan khatam. Jadi ini majlis yang kedua terakhir insya-Allah. Besok insya-Allah kita buat majlis khatam di Masjid Qaryah Paruwijaya. Okey, kita baca bab yang ke-52. Bab yang ke-52. Mereka yang pakai kitab macam saya, yang warna hijau ni, bab 52 muka surat 318. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bab mengenai hadis yang datang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم betul, baris tu betulkan, hamzah tu berbaris mati. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnah. Sayyidina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma beliau berkata, Nu'man bin Bashir ni dibaca radhiyallahu anhuma kerana beliau dan ayah beliau dua-dua sahabat. Beliau ni ialah bayi yang pertama lahir bila Nabi hijrah ke Madinah. Bila Nabi dah sampai Madinah, beliau bayi yang pertama lahir daripada kalangan Ansar. Orang Muhajirin, bayi mereka yang pertama lahir bila Nabi hijrah ke Madinah ialah Abdullah bin Zubair, anak Asma radhiyallahu anha. Dan daripada kalangan Ansar, bayi yang mula-mula lahir selepas baginda SAW berhijrah ke kota Madinah, ni sahabat ni, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ketika Nabi wafat, beliau berumur lebih kurang 10 tahun. Sayyidina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu beliau berkata, bukankah kamu semua dapat makan dan minum dengan sesuka hati kamu? Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai apa pun untuk mengisi perut baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun kurma yang kering. Arab panggil dakal. Dakal ni kurma yang dah kering keras, kan? Dipanggil tamar. Naik lagi dia dah kering dan keras, nak makan gigit pun susah. Itu dipanggil dakal. Dalam hadis ni Nu'man bin Bashir kata Nabi SAW pernah ada hari yang Nabi tak jumpa walaupun kurma dakal untuk nak diisi dalam perut. Macam tu sekali susah. Bukan lagi rutab, bukan lagi tamar, dakal pun Nabi tak jumpa untuk nak dimakan. Okay, baik. Wa bi qala haddathana Harun bin Ishaq qala haddathana Abda an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna ala Muhammadin namkuthu shahran ma nastawqidu binar in huwa illa at-tamr wal ma. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah hidup tidak menyalakan api untuk memasak selama sebulan penuh. Kami hanya makan kurma dan air. Mana pernah sebulan berlalu, apa pun tak ada lauk nak masak, menyebabkan dapur kami langsung tak menyala. Yang ada waktu tu makan apa? Makan kurma dengan air dia. Allahu Akbar. Wa bihi qala haddathana Abdullah ibn Abi Ziyad qala haddathana Sayyar qala haddathana Sahl ibn Aslam an Yazid bin Abi Mansur an Anas radhiyallahu anhu an Abi Talha radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju' wa rafa'na an butunina an hajarin farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Qala Abu Isa hadha hadithun gharibun min hadith Abi Talha la na'rifuhu illa min hadha al-wajh. ومعنى قولي ورفعنا عن بطوننا عن حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. Sayyidina Abu Talha radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai lapar yang kami rasai.
kami menunjukkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam batu sebiji-sebiji pada perut kami. Setiap kami ikat sebiji-sebiji batu kat perut kami. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kami 2 biji batu pada perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi rahmatullah alaih berkata, ini adalah hadis gharib riwayat Abu Talhah yang radhiyallahu anhu yang hanya dapat diketahui daripada jalan ini. Jalan ini maksud daripada sanad ni. Maksud daripada perkataan Nu'man, kami menunjukkan batu sebiji-sebiji. Kami menunjukkan batu sebiji-sebiji. Nu'man ke ataupun sekejap tuan-tuan Sahal bin Aslam An-Nazid. Bukan Nu'man ni, maksud daripada perkataan Abu Talhah. Maksud daripada perkataan Abu Talhah. Maksud daripada perkataan Abu Talhah, betul kan? Maksud daripada perkataan Abu Talhah radhiyallahu anhu, kami menunjukkan batu sebiji-sebiji daripada perut kami adalah setiap daripada mereka mengikat sebiji batu di perutnya untuk menahan lapar dan lemah yang disebabkan oleh rasa menahan lemas dan lemah yang disebabkan oleh rasa lapar. Makna kesimpulan dia, ikat batu kat perut tu kerana terlalu lapar. Dalam hadis lain ada diterangkan bahawa ni kisah ni berlaku dalam peperangan Khandaq. Bila orang-orang Islam gali parit Khandaq, waktu tu makanan tak ada dan mereka buat kerja keras gali parit. Waktu tu mereka dah berhari-hari, lebih kurang 2 minggu, dan semuanya makan masa sebulan, tapi gali parit tu lebih kurang 2 minggu, ada kata 2 minggu atau 20 hari. Jadi para sahabat lapar. Bila dah lapar sangat, akhirnya mereka mengadu kepada Nabi SAW. Bila mereka mengadu, Nabi pun tanya, macam mana kamu boleh lapar? Mereka angkat baju mereka, tunjuk perut mereka. Dekat perut mereka terikat sebiji batu. Tapi bila Nabi angkat perut Nabi, dekat perut Nabi 2 biji batu. Mana orang lain sebiji batu, Nabi SAW 2 biji batu, makna baginda lagi lapar daripada orang lain. Ni peperangan Khandaq berlaku tahun 5 Hijrah bulan Syawal. Baik, wa bi qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ni Imam Bukhari rahmatullah alaih. Qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Syaiban Abu Muawiyah, qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman ni anak Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini tabi'i lah, tabi'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه. Betulkan baris tu Abil Haytham bin Tayyihan. Ya tu bukan baris mati, ya tu lebih tepatnya baris tasydid sabdu. Abil Haytham bin At-Tayyihan. Ya tu baris sabdu dan baris bawah. Sabdu baris bawah, Tayyihan. الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له قدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا
فقال صلى الله عليه وسلم هل لك قادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي بي معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأتي فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه قبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. Okey. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang tidak selalu baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui sesiapa. Ini biasanya waktu tengah hari, tengah panas, sebelum zuhur. Pukul 10, 11 tengah panas, waktu tu Nabi keluar. Biasa jaranglah Nabi keluar waktu tu. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada sebab apa kamu datang wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku keluar rumah dan datang sebab hendak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Sebenarnya tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memang betul lah nak jumpa Nabi, tetapi sebenarnya Sayyidina Abu Bakar ni keluar tengah lapar. Kerana lapar sangat nak keluar dan nak jumpa Nabi. Tapi bila jumpa Nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu segan nak cakap pada Nabi yang dia lapar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu segan nak cakap pada Nabi bahawa beliau tengah lapar. Baik. Tidak lama selepas itu Umar radhiyallahu anhu pula datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada sebab apa kamu datang wahai Umar?" Maknanya tiga-tiga tersempak kat jalan, kat luar. Beliau berkata, "Aku juga merasakan Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku berasa lapar wahai Rasulullah." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berterus terang, "Saya lapar wahai Rasulullah. Sebab tu saya keluar. Kok jumpa dengan sesiapa, boleh bagi saya makan sikit." Beliau berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam ni baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku juga merasakan agak lapar." Allahu Akbar. Mana tiga-tiga tengah lapar. Rasulullah tengah lapar, Sayyidina Abu Bakar tengah lapar, Sayyidina Umar pun tengah lapar. Ini keadaan mereka. Ini tuan-tuan, lapar mereka ni bukan lapar sikit-sikit. Sebab kerana Nabi bukan jenis orang minta-minta. Sayyidina Abu Bakar bukan jenis orang minta-minta. Sayyidina Umar bukan jenis orang minta-minta. Tapi dah lapar sangat, maka keluar rumah. Kok ada orang faham keadaan mereka, bagi mereka makan. Tengok-tengok jumpa Nabi. Okey, baik. Mereka bertiga pun menuju ke rumah Sayyidina Abul Haytham bin At-Tayyihan Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau memiliki banyak pohon atau pokok kurma dan ternakan kambing, namun masih belum mempunyai pembantu. Maknanya beliau tak ada khadam yang bantu beliau. Baik. Apabila sampai, mereka tidak menemukan Abul Haytham. Maknanya mereka ni Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mereka bertanya kepada isterinya, "Di manakah suamimu?" Isteri Abul Haytham radhiyallahu anhu menjawab, "Dia pergi mengambil air jernih untuk kami." Sebab dulu di Madinah nak dapat air yang sedap, air yang elok rasa, macam kita kata air macam rasa air mineral ni, susah. Kadang-kadang air perigi tu ada tapi rasa payau, masin, nak minum tak boleh. Jadi kadang-kadang nak dapatkan air kena pergi jauh sikit. Jadi Abul Haytham waktu ni tak ada kat rumah sebab pergi ambil air kat perigi. Daripada air perigi yang elok sikit. Tidak lama selepas itu Sayyidina Abul Haytham radhiyallahu anhu datang dengan membawa qirbah yang penuh dengan air. Qirbah ni bekas geribah, bekas kulit, bekas yang diperbuat daripada kulit. Dulu saya pernah cerita dalam beberapa majlis, dalam bahasa Melayu juga dipanggil geribah. Geribah ni maknanya bekas yang dibuat daripada kulit. Dia bawa penuh dengan air. Beliau meletakkan qirbah itu lalu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata dia bersedia menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa maksud dia?
Orang Arab biasa kalau macam nak minta sesuatu atau nak menyatakan keuzuran, maka mereka kata fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya sanggup tebuskan ayah dan ibu saya kepada Tuhan. Perkataan ini memberi makna macam, wahai Rasulullah, maaf tadi Tuhan datang saya tak ada. Saya sanggup gadaikan ibu dan ayah saya pada Tuhan. Itu maksud nak beritahu sungguh-sungguh. Itu maksud dia. Baik. Selepas itu Abu Haytham radhiyallahu anhu pergi ke kebunnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abu Haytham radhiyallahu taala anhu membentangkan permaidani untuk mereka bertiga. Macam hamparan lah, hamparan. Dia kalau kita baca permaidani kita ingat macam sekarang punya, bukan, ni macam hamparan lah, macam tikar. Baik. Kemudian beliau pergi ke salah satu pokok kurmanya, lalu datang dengan membawa satu tandan buah kurma dan meletakkannya di hadapan mereka. Dia terus potong satu tandan terus bagi pada mereka. Rasulullah SAW bertanya, mengapa kamu tidak memilih kurma yang matang untuk kami? Maksudnya Nabi tanya, kenapa tak pilih yang rutab dia? Kan dia bawa satu tandan. Dekat tandan yang kurma tu, ada kurma muda, ada kurma yang dah lembut. Nabi tanya, kenapa kau tak petik yang dah yang rutab dia, bawa pada kami, sebab itu yang sedap sikit makan. Okey, baik. Maka Abu Haytham radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, aku mahu kamu semua memilih sendiri kurma rutab dan yang belum. Maksudnya saya sebenarnya sengaja bawa macam tu, wahai Rasulullah. Saya sengaja bagi satu tandan supaya Tuan boleh pilih siapa nak makan kurma yang muda boleh makan, siapa nak makan yang dah masak boleh makan rutab silakan boleh makan. Satu tandan tu ada macam-macam jenis kurma. Okey, baik. Dengan itu mereka makan kurma yang diambil oleh Sayyidina Abu Haytham radhiyallahu anhu dan minum air tadi. Di sini ada dua perkara sabit. Hadisnya ada dua perkara sabit. Satu pertama, sebelum makan makanan sunat makan buah. Daripada hadis ni ulama sabitkan. Kan kita biasa kata kalau dihidangkan pada kita buah dan lauk, kambing ke apa ke benda ke makanan kan, roti, nasi, satu lagi dihidangkan buah. Mana nak makan dulu? Para ulama kata bahawa sunnah makan buah dulu. Makan buah dulu baru makan makanan lain, lauk yang lain, lauk berat. Daripada hadis yang disabitkan dari sini. Dari sini. Perkara yang kedua sabit bahawa tetamu ni bila kita nak hidangkan makanan, tak semestinya kita kena tanya dia apa. Boleh tanya, tetapi kita cuba bagi yang terbaik. Bagi dia pilihan yang terbaik. Mungkin dia nak makan satu makan dia kalau kita tanya, tetapi kita bagi dia 2-3 makanan pilihan. Makan, banyak-banyak makan. Itu maksudnya memuliakan tetamu. Okey, sambung. Rasulullah SAW berkata, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, inilah antara nikmat yang akan ditanya kepada kamu semua pada hari kiamat nanti. Iaitu nikmat ini ialah tempat berteduh yang sejuk. Tempat berteduh yang sejuk ni sebab mereka kan masuk dalam kebun kurma. Bila masuk dalam kebun kurma ada teduhan, tu dah satu nikmat. Kurma matang maksudnya rutab. Makan rutab dan air sejuk, dapat minum air. Nabi kata ini pun akan ditanya oleh Allah hari kiamat nanti. Allah bagi kita teduhan. Sekarang waktu ni Allah bagi sikit kurma dan Allah Ta'ala bagi kita air dapat minum. Kamu kena tahu, Nabi kata ingat-ingat, ini pun Allah akan hisap nanti. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Maksudnya padahal makan ni tanya lapar ni, bukan tanya kenyang. Agak-agak kita makan macam-macam, lagilah pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kan. Kita sebab tu doa kepada Allah, ya Allah bagi kami hisap yang mudah kan. Antara doa Nabi, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Kita makan macam-macam, lagilah dihisap begitu berat. Sambung. Sayyidina Abu Haytham radhiyallahu anhu bangun untuk menyediakan makanan untuk mereka. Tadi bagi buah dulu, lepas tu baru bagi makan. Rasulullah SAW terus berkata, janganlah kamu menyembelih kambing yang mengeluarkan susu. Kambing yang mengeluarkan susu. Oleh itu Abu Haytham radhiyallahu anhu telah menyembelih kambing betina yang berumur 4 bulan ataupun perawi ragu, atau boleh jadi kambing domba jantan yang berumur belum sampai setahun. Apabila siap, mereka makan makanan yang telah dihidangkan. Lepas tu Sayyidina Abu Haytham terus tunggu Nabi dengan Sayyidina Umar semua tunggu, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tunggu, beliau sembelih kambing. Bila sebelum sembelih kambing, Nabi tak nak susahkan tuan rumah. Nabi kata jangan sembelih kambing yang mahal. Jangan sembelih kambing yang tengah menyusu. Kambing menyusu ni
ialah orang guna susu dia, kambing tu berharga. Sembelih dia yang murah-murah. Tu maksud dia. Sembelih anak pun tak apa, bagi kami makan. Jangan sembelih yang mahal. Sebab Nabi risau nanti dia akan sembelih yang kambing paling baik. Kambing yang paling baik yang tengah menyusu kadang ni. Atau satu lagi sebab, kalau kambing tu tengah menyusu, disembelih, maka kambing itu akan terpisah daripada anak dia. Bila kambing tu disembelih, kambing tu akan terpisah daripada anak dia. Sebab tu Nabi kata jangan sembelih kambing yang tengah menyusu. Jangan pisahkan dia daripada dia punya anak dia. Okay, baik. Jadi Abu Laisam pun sembelih anak kambing ni, dan beliau bagi pada Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu makan. Okay, baik. Sesudah itu Rasulullah SAW bertanya, adakah kamu mempunyai pembantu, khadam? Abu Laitham radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Rasulullah SAW berkata, jika kami mendapat tawanan, datanglah temui kami. Kemudian Rasulullah SAW mendapat 2 orang tawanan, bukan 3. Maksudnya pada masa yang lain. Nabi kata nanti kalau ada tawanan perang jadi hamba, kalau kau dengar dia sampai pada kami, nanti time tu datang, minta pada aku nak bagi. Okey, baik. Jadi sekali itu datang 2 orang tawanan. Waktu tu pun seperti yang dijanjikan, Sayyidina Abu Haytham radhiyallahu anhu pun datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pilihlah seorang daripada mereka. Sayyidina Abu Haytham radhiyallahu taala anhu membalas, wahai Rasulullah, pilihlah untukku. Dia tak pilih sendiri. Dia suruh Nabi yang pilihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seseorang yang diminta nasihat adalah orang yang dipercayai. Apa maksud dia? Kalau ada orang datang minta cadangan pada kita, orang yang diminta cadangan ialah dia diberikan amanah, maka dia kena bagi cadangan yang terbaik dalam diri dia kerana dia diberikan amanah. Tu hadis kata, innal mustasyara mu'taman. Orang yang ditanya syur, maka diri diberi amanah, maka menjadi amanah dia untuk memberikan cadangan terbaik. Jangan dimain-main dengan cadangan dia. Baik. Pilihlah tawanan yang ini sebab aku melihat dia mengerjakan solat. Jagalah dia baik-baik. Okey, Nabi kata apa? Pilih yang ini sebab kerana aku tengok dia kerjakan solat. Bukan maknanya seorang lain tu tak solat, bukan. Tapi dia ni aku tengok dia lebih jaga solat. Yang seorang ni aku tengok dalam peperangan Khaybar, dia ni hamba ni lebih jaga solat berbanding yang seorang lagi. Jadi kerana tu Nabi kata ambil dia ni. Kan, okey. Dan Nabi pesan jaga dia baik-baik. Di sini satu perkara sabit, bahawa juga di antara perkara yang baik, penilaian kepada seseorang dengan baik buruk juga boleh dilihat dengan ibadat dia, terutamanya solat. Sebab tu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, Sayyidina Umar hantar surat kepada semua gubernur beliau. Beliau kata, di sisi aku perkara yang paling utama solat. Jadi oleh kerana itu, sesiapa yang kamu nak lantik, beri apa-apa tugas, tengok jaga solat ke tak. Kalau solat tak jaga, out. Kalau solat jaga, ada kemungkinan yang lain dapat jaga. Tu Sayyidina Umar kata, kalau dia jaga solat, maka perkara yang lain dia akan jaga. Tapi kalau solat pun tak jaga, perkara lain dia khawatiri, dia tak jaga. Sebab itu Nabi kata, tengok ambil dia ni, sebab dia ni jaga solat dan jaga dia baik-baik. Nabi pesan. Okey, baik. Selepas itu Sayyidina Abu Haytham radhiyallahu anhu, beliau pulang menemui isterinya dan beliau memberitahu kepadanya mengenai perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi pesan apa dia? Supaya jaga baik-baik hamba ni. Isterinya berkata, kamu tidak akan meraih kebaikan yang sebenar seperti yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali jika kamu melepaskan tawanan itu. Melepaskan tu maksudnya bebaskan dia. Sayyidina Abu Haytham radhiyallahu anhu membalas, jika begitu dia dibebaskan. Dia dibebaskan. Maksud dia, bila dia bagi tahu kat isteri dia, dia kata, wahai, Nabi pesan jaga dia baik-baik. Isteri dia kata, abang, kalau baik-baik, jaga baik-baik, pada saya lah, paling baik jaga baik-baik ni, biar dia merdeka. Sebab kalau kita biar dia jadi hamba, susah dia. Jadi kalau terbaiknya, merdekakan dia. Sayyidina Abu Laisam berkata, kalau yang tu dimerdekakan. Waktu tu juga, terus dimerdekakan. Kerana apa dimerdekakan? Sebab nak beramal dengan apa yang dia faham daripada pesanan Nabi Muhammad SAW. Hamba, tuan-tuan, bukan nilai murah-murah. Hamba ni bukan nilai murah-murah. Para ulama ada tulis bahawa hamba punya nilai sekarang lebih kurang, hamba biasa-biasa, nilai dia setengah juta. Jadi kalau merdeka macam tu je, bukan murah-murah kan. Harga rumah banglo kan, rumah banglo Seremban
Jadi sahabat, tapi kerana nak amalkan kehendak Nabi itu, merdeka macam tu je kan. Allahu Akbar. Okey, sambung. Rasulullah SAW berkata, ni bila Nabi dah tahu cerita, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang Nabi atau para penggantinya, iaitu sama pengganti dimasukkan di situ ulama ataupun umara, kecuali orang yang diutus itu memiliki dua pengawal peribadi. Sini terjemah dua pengawal peribadi macam tak apa-apa sedap. Kita terjemah dengan dua penasihat. Terjemah dua penasihat. Nabi kata, setiap Nabi yang Allah utus ataupun penggantinya, khalifah ke apa ke, raja ke, orang besar ke, atau ulama, setiap mereka itu pasti akan ada dua orang rapat. Akan ada dua penasihat dia. Dia akan ada dua penasihat dia. Okey, baik. Iaitu penasihat yang menyuruhnya melakukan kebaikan dan memintanya menjauhi kemungkaran. Ini penasihat jenis pertama. Yang nombor dua, penasihat yang tidak membantunya menjauhi kerosakan. Penasihat yang sentiasa nak hancurkan dia. Maka sesiapa yang dipelihara daripada penasihat yang jahat, sebenarnya dia dijaga oleh Allah daripada sebarang kerosakan dan kejahatan. Nabi bagi tahu bahawa orang besar ni, Nabi ataupun pengganti Nabi, dia mesti ada dua penasihat. Mesti ni maksudnya orang yang rapat dengan dia ni ada dua jenis. Satu yang nakkan kebaikan dia, suruh dia buat baik, larang dia daripada buat jahat. Itu penasihat jenis pertama. Penasihat jenis kedua ialah setiap masa nak hancurkan dia. Jadi Nabi kata, kalau orang yang bertuah, kalau orang yang mana dia terselamat daripada penasihat yang jahat, maksudnya penasihat tu ada, kalau ada pun dia tak terkesan, dia tak ikut penasihat tersebut. Sabdaan Nabi ni betul sampai akhir zaman. Kita lihat setiap orang, para pembesar ataupun bahkan ulama, orang berilmu pun kadang ada dua orang yang rapat dengan dia. Dua jenis orang yang rapat dengan dia. Satu jenis orang yang selalu bagi kebaikan, tapi satu lagi yang akan rosakkan dia. Orang kata kroni-kroni rapat, penasihat rapat. Sebab itu kadang-kadang orang-orang besar, mereka ini bukan rosak disebabkan mereka sendiri, tapi kerana penasihat. Kerana penasihat. Satu kisah, di India dulu ada maharaja besar Mughal. Maharaja besar Mughal. India dulu diperintah oleh kerajaan Mughal. 7 maharaja besar. Selepas tu ada, tapi yang besar tu 7. Daripada Humayun, daripada Zahiruddin Babur, lepas tu naik anak dia Humayun, lepas tu naik anak dia Akbar Shah, lepas tu naik anak dia Jahangir, lepas tu naik anak dia Shah Jahan, lepas tu naik anak dia Aurangzeb, lepas tu naik anak dia Bahadur Shah Zafar. Lepas tu Inggeris datang, India hancur. Raja yang ketiga, maharaja ketiga India, memerintah begitu besar, daripada Afghanistan sampai ke India Selatan, negara yang begitu besar, sampai sebahagian Iran. Nama dia Akbar. Akbar ni asalnya orang Islam, baik-baik, dan dia suka ulama Islam. Tapi zaman tu dia banyak bagi duit kat ulama. Ini maksudnya waktu tu ada pun orang baik dengan dia. Maka ada 2 orang alim, nama dia Abul Fadl dan Faydi. Abul Fadl dan Faydi ini 2 orang baik dengan dia. Dua-dua ini alim besar. Mereka menulis Al-Quran dalam bahasa Arab tanpa menggunakan sebarang huruf bertitik. Punya alim. Abul Fadl dan Faydi ni adik-beradik. Tapi mereka ini nakkan kehormatan di sisi Akbar. Akbar ada sikit fahaman liberal, macam fahaman nak campur aduk ke agama. Bila dia macam tu, dia suka macam tu, yang 2 orang ni penasihat dia, rosakkan dia. 2 orang ni sogok bagi nasihat, bagus tuanku, bagus, kami akan bantu tuanku untuk nak realisasikan apa yang tuanku nak. Akhirnya 2 orang ini, walaupun alim, mereka telah buat agama baru. Agama baru nama Din Ilahi zaman tu. Tahun 1456 dibuat Din Ilahi. Din Ilahi ini agama rojak. Agama rojak. Agama yang campur antara agama Islam, Syiah, Kristian, Hindu campur sekali. Jadi agama Din Ilahi, agama baru. Akhirnya Akbar pun mati dalam keadaan sesat. Kan? Jadi itu sebab, antara sebab dia ialah orang rapat dengan dia. Itu Nabi kata, siapa yang dijauhkan daripada penasihat yang merosakkan dia, Nabi kata dia beruntung, dia terselamat. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana. Okey, kenapa Nabi bagi tahu hadis ni? Kenapa Nabi bagi tahu hadis ni? Ialah kan isteri dia nasihatkan baik. Bila dia bagi tahu dengan isteri dia kata bahawa ni apa nama ni? Nabi suruh jaga dia baik. Isteri dia nasihatkan baik supaya merdekakan dia.
Jadi bila Abul Haisam bagi tahu cerita tu pada Nabi, Nabi pun seolah Nabi nak puji isteri dia. Nabi kata ada dua orang penasihat, kau beruntung sebab kau dapat penasihat yang baik. Okey, baik, sambung. Wa bi qala haddathana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id qala haddathani abi an Bayan bin Bishr an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yaqul inni la awwal rajulin ahraqa daman fi sabilillah wa inni la awwal rajulin rama bi sahmin fi sabilillah laqad ra'aytuni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam ma na'kulu illa waraq asy-syajri wal hublah hatta taqarrahat ashdaquna wa inna ahadana la yad'u kama tad'u asy-syatu wal ba'ir wa asbahat banu asad mu'azzirunani fid din laqad khiftu idan wa khasirtu wa dhalla amali. Okey. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi yang antara yang 10 orang dijamin syurga, dan beliau ini antara yang awal masuk Islam, antara 7 orang yang awal masuk Islam di Mekah. Dan beliau ni pun ada saudara dengan Nabi. Beliau ni kalau ikut pangkat dua pupu dengan Nabi. Okay, beliau daripada Bani Zuhrah. Beliau daripada Bani Zuhrah, sama kabilah dengan ibu Nabi. Ibu Nabi nama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab. Dan dia punya ayah dia ni, Sa'ad bin Abu Waqqas nama Malik bin Wahab bin Wahib bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab. Jadi dia dengan Nabi ni ada saudara, Bani Zuhrah, sama kabilah dengan ibu dia. Okey, baik. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah orang yang pertama kali melemparkan anak panah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau nak bagi tahu jasa beliau dalam Islam. Bukan nak belagak, tapi beliau nak bagi tahu jasa beliau dalam Islam. Dia kata, untuk jalan Allah ni aku orang pertama kali tumpahkan darah. Ini masa di Mekah. Sekali tu pernah ada orang solat kat Mekah, zaman awal Islam. Orang lain tak berani solat kat Kaabah, tapi dia ni solat kat Kaabah. Orang kafir datang, serang mereka. Dan dia ni lawan. Dan waktu tu dekat tangan dia ada tulang unta, tulang rahang unta. Dia ambil tulang rahang unta tu, dia ketuk kepala orang kafir tu. Jadi berdarah kepala orang tu. Dan Nabi bagi tahu bahawa inilah darah yang pertama dialirkan dalam Islam untuk agama Allah Taala, untuk pertahankan agama Allah di Mekah waktu tu. Okey, baik. Dan dia kata, aku orang pertama lempar anak panah. Maksud aku pertama orang panah dalam Islam, kan, dalam peperangan. Ni berlaku tahun 2 Hijrah. Ada peperangan berlaku tahun 2 Hijrah, dan dia ikut dalam peperangan tu, dan dia ni orang yang pertama melepaskan anak panah untuk jalan Allah Taala, dalam jalan Allah Taala. Okey, baik. Aku menyaksikan diriku berperang dalam pasukan yang terdiri daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami hanya makan dedaun dan hublah. Itu sejenis tanaman yang berduri seperti pokok akasia. Dia macam sayur kacang pis tu, dia punya yang panjang tu, dan dia berduri. Jadi kami makan tu je waktu tu, sehingga tepi mulut kami menjadi luka-luka. Dan sesungguhnya seorang daripada kami mengeluarkan kotoran yang kelihatan seperti kotoran kambing dan unta. Dan hari ini beliau kata, kabilah Asad mengejek caraku mengerjakan solat. Bukan mengejek, mereka mencelaku. Ubah sikit terjemah tu, mereka mencelaku. Mereka mencela caraku mengerjakan solat. Jika celaan mereka itu benar, sesungguhnya aku adalah orang yang gagal meraih kebaikan, lagi merugilah aku dan amalanku sia-sia. Ini apa sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau nak ungkap balik, beliau nak ulang semula sejarah beliau dalam Islam. Beliau kata, aku dah buat sekian-sekian pengorbanan dalam Islam. Dia kata, pernah sekali zaman Nabi dulu, Nabi pernah hantar aku pergi satu perang. Peperangan itu dipanggil, pasukan perang itu dipanggil Sariyatul Khabat, atau juga dipanggil Sariyatul Ambar. Dia ada dua nama, pasukan perang Al-Khabat atau juga dipanggil pasukan perang Al-Ambar. Aku pergi ikut Sariyah tu. Ketua kami waktu tu nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ni tahun 8 Hijrah. Ni peperangan ni yang kami pergi, yang dia cerita ni tahun 8 Hijrah bulan Rejab. Kami pergi perang. Waktu tu tentera semua ada 300. Kami bertolak dari Madinah Munawwarah, pergi sampailah dekat dengan, kami pergi bertolak dari Madinah Munawwarah, pergi sampai dekat dengan sisiran pantai. Sekarang ni tempat tu nama dia Yanbu'.
Di Saudi ada satu tempat nama dia Yanbu'. Yanbu' nama tempat dekat Saudi. Jarak antara Madinah pergi Yanbu', Laut Merah tu, pesisir Laut Merah, ialah lebih kurang dalam 230 km, lebih kurang 230 km. Nabi hantar pergi sana, kami pergi sana untuk nak pergi intip satu kafilah Quraisy. Ni peperangan ni tahun 8 Hijrah, tapi tak berlaku perang. Ringkaskan cerita, Nabi bagi sikit bekal, tapi akhir sekali bekalan tu semua habis bekalan tu. Bila dah habis, Sayyidina Abu Ubaidah bagi kami setiap satu hari bagi sebiji kurma. Itu pun habis. Kami dah lapar betul lah. Lapar betul, tak ada makanan. Apa kami buat? Kami terpaksa makan daun. Daun-daun yang ada kami jumpa tepi pantai, kami ambil, curah ke air, kami makan. Tapi bila kami makan daun, mulut kami ni sini habis luka-luka. Dan bila kami buang air besar, tai kami jadi macam tai unta dah. Sebab kan unta dan kambing kan makan daun pokok. Jadi kan mereka punya najis kan macam keras macam tu, macam najis keras yang mana macam daun. Macam tu dah tai kami keluar. Nak bagi tahu susahnya kami. Ini berapa lama ni berlaku? Dekat 2 minggu. Itu pernah berlaku pada kami. Lapar sampai tahap tu. Kan, tapi diringkaskan cerita, lepas dia lapar tu lah, diorang lalu tepi pantai. Tengah-tengah lalu tepi pantai, daripada jauh mereka nampak macam satu gunung besar warna hitam. Mereka datang dekat. Rupa-rupanya gunung besar tu ialah ikan. Ikan tu dipanggil Al-Anbar. Mereka bagi nama Al-Anbar. Maka pasukan perang ini dipanggil Sariyatul Anbar. Oh, sahabat dah lama betul lapar, dan badan mereka dah kurus keding, dah lapar sangat. Waktu tu jumpa ikan, apa lagi, ikan duri. Makan. Mereka makan, duduk kat situ 18 hari. 15 ke 18 hari. Makan sampai kenyang. Makan. Bawa makan sampai kenyang. Makan. Lepas tu tengok musuh tak datang, mereka pun balik. Mereka balik Madinah. Mereka siap bawa bekal, siap balik. Ikan tu punya besar, ikan yang Allah bagi tu punya besar, dalam kelopak mata dia boleh masuk 13 orang sahabat. Kelopak mata dia 13 orang sahabat. Abu Ubaidah perintahkan supaya tulang rusuk ikan tu ditegakkan. Tulang rusuk ikan tu ditegakkan. Bila ditegakkan tulang rusuk ikan tu punya tinggi, Abu Ubaidah panggil satu orang sahabat yang paling tinggi, naik unta paling tinggi, lalu bawah. Bila lalu bawah, kepala orang tu kena pun tak tulang rusuk ikan tu. Ikan besar betul, Allah bagi. Bila bawa balik Madinah, mereka cerita pada Nabi, wahai Rasulullah, sekian perkara berlaku pada kami. Nabi tanya, ikan tu bawa balik lagi tak? Ada tak lagi? Mereka kata ada. Bagi aku sikit. Mereka pun bagi Nabi sikit, Nabi pun makan ikan tu. Ini dalil bahawa Nabi pernah makan ikan. Nabi SAW pernah makan ikan. Okey, baik. Arab panggil wasyaih. Okey, lagi itu cerita. Okey. Kemudian dia kata, aku pernah buat pengorbanan macam tu. Tapi hari ini apa yang berlaku? Dia kata ada kabilah Bani Asad. Sebenarnya lepas Nabi wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar lantik beliau jadi gubernur di Kufah. Bila beliau jadi gubernur Kufah, ada satu kabilah di Kufah yang baru masuk Islam. Diorang tak puas hati dengan dia ni, sebab dia ni sahabat yang adil. Jadi diorang pergi buat report palsu. Report pada Umar, kata dia ni semayang tak betul. Dia jadi gubernur kami, duduk kami dekat kami, dia semayang tak betul. Diorang pergi buat report palsu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pun mula-mula beliau telah pecat, tapi lepas tu beliau lantik balik. Jadi bila mereka buat macam tu, itu yang beliau kata, aku dah buat sekian pengorbanan. Dulu zaman Nabi aku pernah lapar tak macam tu. Tapi sekarang ni bila aku jadi gubernur kamu kat Kufah, ada orang sanggup buat aku macam ni. Sampai dia konon kata aku semayang tak betul. Dia kata kalaulah aku semayang tak betul, macam mereka dakwa, habislah aku. Maknanya korang dah tunjuk hebat dengan aku. Masa zaman aku dah Islam, dia bukan belagak. Masa zaman aku dah Islam, korang apa pun tak. Ni orang baru masuk Islam, tiba-tiba nak pergi salahkan solat aku. Beliau bukan cakap belagak, tapi beliau nak bagi tahu kesusahan beliau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Wa bihi qala haddatsana, minta azan. Muazin, minta azan segera. Minta juru azan. Muazin mana? Oh, ada. Okey. Lepas tu kita sambung Malam ni sambung panjang sikit. Semangat cepat khatam. InsyaAllah. Jangan risau, insyaAllah. Bukanlah panjang sangat, sikit je.
Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Innaka. Okey. Okey, sambung lagi. Okey. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقادي قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه البصرة فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وأنا لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشتاقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Sayyidina Khalid bin Umair dan Shuwais Abu Ruqad rahimahumullah berkata, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengutus Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu. Utbah bin Ghazwan ni antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam lah. Okey. Sayyidina Umar bin Khattab ni waktu beliau jadi khalifah. Dan beliau berkata, yang berkata ni Sayyidina Umar, pergilah kamu bersama dengan pasukan kamu sehingga kamu semua tiba di negeri Arab yang paling hujung dan negeri asing yang paling hampir dengan wilayah Arab. Mana pergi sampai ke penghujung negara Arab yang sempadan dengan negara Ajam. Ajam mana bukan Arab. Okey, baik. Dengan itu Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu dan pasukannya berkelana, mana mereka pun pergi sehingga mereka tiba di Mirbad. Mirbad ni nama satu tempat di kota Basrah. Basrah ni di Iraq lah, Iraq. Okey. Di situ mereka menemukan sebiji batu yang lunak, batu rapuh maksudnya, batu rapuh, batu yang lembut, yang rapuh, yang berwarna putih yang berbentuk seperti telur. Lantas mereka tertanya, apakah itu? Ada yang menjawab, inilah batu Al-Basrah. Inilah batu ini dalam bahasa Arab panggil Basrah. Maka kerana itu tempat tu dinamakan Basrah. Zaman ni tempat ni tak ada orang lagi. Tempat ni tak ada orang lagi zaman ni. Tapi bila sampai kat situ jumpa batu tu, maka kerana itu tempat tu dinamakan Basrah. Okey, baik. Mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba di hadapan sebuah jambatan kecil. Mereka berkata sesama sendiri, di sinilah kita diperintahkan berhenti, iaitu untuk membina pangkalan menahan serangan daripada bangsa Parsi. Mereka pun singgah di tempat itu. Maksudnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah hantar pasukan tentera yang dipimpin oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Pergi ke mana? Pergi ke Iraq. Iraq ni sebelah dengan Iran. Iraq sebelah dengan Iran. Iraq negara Arab. Iran bukan negara Arab. Jadi bila mereka bertolak, mereka pun pergi sampai ke Basrah. Basrah yang sekarang ni nama Basrah lah, Basrah. Basrah ni kalau kita tengok dalam peta, dia ni dah sempadan dengan Iran. Dah dekat. Kan Sayyidina Umar kata pergi sampai ke situ sepadan dengan negara Ajam, iaitu dekat dengan Iran. Jadi mereka pun pergi. Ni mereka dihantar di tahun bila? Di tahun 17 Hijrah. Kisah ni tahun 17 Hijrah. Dan waktu ni Basrah tak ada apa lagi. Mereka yang namakan Basrah. Dan Utbah bin Ghazwan ni yang mula-mula jadi pemerintah Basrah zaman tu. Di bawah pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okey, baik. Khalid dan Shuwais membacakan hadis hingga selesai. Mana mereka sambung lagi hadis ni sampai selesai. Kat depan tu ada kata apa? Utbah bin Ghazwan, Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang daripada 7 yang pertama masuk Islam. Kami pernah tidak memiliki makanan kecuali hanya daun pokok yang menyebabkan tepi mulut kami luka-luka. Ini maksudnya masa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah ada keadaan tak ada makanan pun. Yang ada waktu tu hanya makan daun pokok sehingga mulut kami luka. Aku telah memungut sehelai kain burdah, lalu memotongnya kepada 2 bahagian, satu untuk diriku dan satu lagi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Masa zaman tu aku tak ada pakaian. Tak ada pakaian sehingga nak tutup badan pun tak cukup. Sekali tu aku jumpa satu kain burdah. Burdah ni kain yang mana ada
garis pada dia. Kain yang mana ada garis pada dia. Kain pun hitam, ada garis pada dia. Jadi aku belah dua, satu untuk aku, satu lagi Sa'ad. Sebab Sa'ad pun tak ada pakaian cukup. Jadi aku pakai sebagai kain, jadikan sebagai kain sarung. Sa'ad pun pakai kain sarung. Baju langsung tak ada. Ini pernah kami hadapi, susahnya pada zaman tersebut. Okay, baik. Tapi lepas tu beliau kata apa? Kami bertujuh yang pertama masuk Islam. Maknanya kami yang waktu tu, kami bertujuh yang waktu tu. Tetapi sekarang ini, kalau bagus tuan-tuan tambah sikit. Sekarang ini, setiap kami telah menjadi pemerintah di salah satu wilayah. Dan kamu semua akan menguji dan membanding-bandingkan para pemimpin selepas kami. Apa maksud dia? Beliau kata kami, kan tadi dikata saya antara 7 orang yang mula-mula masuk Islam pada Nabi SAW. Kami telah melakukan pengorbanan yang susah payah waktu tu untuk Islam. Tapi lepas tu Allah panjangkan umur kami. Yang waktu tu kami susah, lepas dia Nabi wafat, kami semua jadi orang besar. Setiap 7 orang tu semua dah jadi gubernur besar. Salah seorang dia beliau waktu ni dah jadi gubernur Basrah. Kawan beliau yang Sa'ad tu, yang tadi pun dikata susah agak bersama dengan dia, sekarang dah jadi gubernur Kufah. Sa'ad dah jadi gubernur Kufah, beliau pula dah jadi gubernur Basrah. Dan begitulah 5 yang lain pun sama, semua dah jadi orang besar. Dan jadi beliau kata apa? Kamu jangan nak rendah-rendahkan kami. Kamu komplain sini, kami tak buat tak betul. Kamu tahu tak, nanti akan datang, kamu akan jumpa gubernur yang lagi jahat daripada kami. Kamu akan tengok waktu tu. Para ulama kata ini karamah beliau. Lepas itu naik gubernur lain. Lepas beliau mati, sahabat meninggal, naik gubernur lain. Lepas tu semua lagi teruk daripada beliau. Beliau dah bagi amaran kepada orang-orang zaman tu. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Poin dalam hadis tadi tu ialah nak bagi tahu zaman Nabi sahabat hidup begitu susah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Rauh bin Aslam Abu Hatim Al-Basri qala haddatsana Hammad bin Salamah qala anba'ana Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillahi wa ma yuqafu ahadun wa laqad uditu fillahi wa ma yu'da ahadun wa laqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawm ma li wa li Bilalin ta'amun ya'kulu dhu kabidin illa shay'un yuwarihi ibitu Bilal. Okay, baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah ditakut-takutkan dengan pelbagai ancaman oleh kaum musyrikin kerana menyampaikan agama Allah Taala, yang mana tidak ada seorang pun yang pernah ditakutkan sepertiku. Aku juga pernah disakiti oleh kaum musyrikin kerana menyampaikan agama Allah Ta'ala, yang mana tidak ada seorang pun yang pernah disakiti sepertiku. Nabi bagi tahu awal Islam dulu, aku disusahkan dan disakiti, yang mana tak ada orang pun yang disakiti macam aku. Okay, baik. Aku dan Bilal pernah tidak memiliki makanan yang boleh dimakan oleh manusia selama 30 hari dan 30 malam berturut-turut. Apa yang ada hanyalah sedikit makanan yang disembunyikan di bawah ketiak Bilal radhiyallahu taala anhu. Ni Nabi bagi tahu, pernah kami 30 hari 30 malam tak ada makan. Sebenarnya bukan maksud dia sebulan, tapi maksud dia bila 30 hari siang dan 30 malam, kalau digabungkan jadi 15 hari. Faham kan? 15 maksudnya 30. 30 tu maksudnya 15 siang, 15 malam. Jadi 2 minggu. Nabi bagi tahu bahawa pernah aku dengan Bilal, waktu tu Bilal dengan aku, kami dekat 15 hari langsung tak ada makanan. Hanya adalah sikit je makanan, orang kata macam yang boleh sorok bawah ketiak. Boleh sorok bawah ketiak tu bukan mana letak bawah ketiak. Maksud nak bagi tahu makanan yang orang kata sikit betul. Makanan banyak mana boleh letak bawah ketiak. Katalah contoh satu orang sorokkan, sebab zaman tu orang takut kerana dia letak makanan bawah ketiak. Banyak mana? Mungkin besar ni pun tak sampai. Itulah sikit makanan yang kami makan dalam tempoh 2 minggu tu. Punyalah laparnya kami waktu tersebut. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala anba'ana Affan bin Muslim qala haddatsana Abad bin Yazid al-Attar qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa 'ala dhafaf. Qala Abdullah qala ba'dhum wa kathratul aidi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti dengan daging dalam satu masa pada waktu siang ataupun malam
kecuali apabila baginda SAW makan beramai-ramai bersama tetamu. Apa maksud dia? Nabi tak pernah dalam hidup Nabi, dalam tempoh satu hari, Nabi makan tengah hari sebagai contohnya, dapat makan roti dengan daging. Roti dengan daging tu zaman Nabi makanan paling berat. Dan Nabi tak pernah makan, contoh kata siang makan roti daging, malam dapat roti daging. Paling banyak biasa Nabi makan roti daging satu hari sekali. Mungkin siang, mungkin malam, tapi tak sampai 2 kali. Itu pun kadang-kadang sebagai contohnya, sebulan makan sekali je roti daging, itu pun siang. Seminggu lepas tu, 2 minggu lepas tu baru dapat makan roti daging. Melainkan beliau kata, kadang-kadang Nabi pernah satu hari makan 2 kali, siang roti daging, malam roti daging, kalau tetamu datang. Kadang-kadang tetamu datang, bila tetamu datang, kadang ada orang lain datang bawa makanan, waktu tu baru Nabi dapat makan yang elok sikit, makanan yang berat sikit. Kita boleh bayangkan macam mana kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ni makanan apa? Biasanya kurma dengan air je. Kurma dengan air je. Kadang-kadang ada sikit roti daging. Tapi kadang-kadang tamu datang, waktu tu barulah makan sedap sikit. Waktu lain tak ada. Atau kadang-kadang orang sahabat jemput Nabi datang kat rumah dia sebab nak bagi makan Nabi. Waktu tu baru Nabi makan elok sikit. Macam yang makan dengan Abul Haikam tadi tu. Secara umum Nabi makan susah. Allahu Akbar. Okay, baik. Abdullah bin Abdul Rahman, iaitu guru bagi Imam Tirmizi rahmatullahi alaihi, berkata, sebahagian pakar hadis dan ahli bahasa mereka berpendapat makna dhafaf tu yang ada dalam hadis tu ialah tangan yang banyak, iaitu tangan para tetamu. Maksudnya Nabi dapat makan macam tu bila ada ni tetamu. Itu dia lah, dia nak jelaskan lafaz hadis tu. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Abd bin Humain qala haddatsana Muhammad bin Ismail bin Abi Fudayk qala haddatsana Ibnu Abi Dhib an Muslim bin Jundub an Naufal bin Iyas al-Hudhali qala kana Abdul Rahman bin Auf lana jalisan wa kana ni'mal jalis wa innahu inqalaba bina dhata yawm hatta idza dakhalna baytahu wa dakhala faghtasal thumma kharaja wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahm falamma wudi'at baka Abdul Rahman faqultu ya Aba Muhammad ma yubkik faqal halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wa ahlu baiti min khubzi asy-sya'ir fala urana ukhirna lima huwa khairul lana. Baik, Naufal bin Iyas al-Hudhali rahimahullah, beliau berkata, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu merupakan sahabat kami. Beliau merupakan sebaik-baik sahabat. Yalah, memang sahabat Nabi, dan beliau pun baik dengan kami. Pada suatu hari kami pulang bersama dengan beliau dari satu tempat dan singgah di rumah beliau. Beliau masuk lalu mandi. Apabila selesai mandi, beliau menghidangkan roti dan daging dalam dulang besar untuk kami, dalam talam. Sahfah ni talam yang boleh makan 5-6 orang, atau mungkin paling ramai mungkin 6-7 orang boleh makan talam. Dalam tu ada lauk, roti dengan daging. Roti dengan daging. Okay. Ketika menghidangkannya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis. Aku pun bertanya, wahai Abu Muhammad, ini kunyah beliau, wahai Abu Muhammad, apa yang menyebabkan tuan menangis? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu menjawab, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda tidak pernah kenyang memakan roti daripada tepung syair selama 2 hari berturut-turut pun. Apabila saat ini kita dibiarkan hidup berkelapangan, aku tidak menganggap hal ini sebagai kebaikan buat kita. Ini ada sikit susah. Maksudnya beliau kata, dia macam ni sebenarnya. Bila beliau hidangkan roti dengan daging kepada tetamu beliau, makanan tu makanan yang boleh kenyangkan. Bila tengok makanan yang mewah tu, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf teringat zaman Nabi. Bila teringat zaman Nabi, dia menangis. Beliau kata zaman Nabi dulu, Nabi pernah dengan Nabi dan keluarga Nabi 2 hari berturut-turut nak jumpa roti yang diperbuat daripada tepung syair. Syair ni macam Bali. Itu pun tak dapat. Susah sekali. Tapi kamu zaman ni hidup makan mewah. Kita sekarang dapat makan mewah. Dan beliau kata apa? Beliau kata, kemewahan yang kita dapat sekarang ni, aku rasa dia satu perkara yang tak baik untuk kita. Ini sahabat. Makna apa tuan-tuan? Sahabat zaman dulu susah, zaman Nabi. Bila Nabi dah wafat, diorang hidup senang. Jadi mereka anggap sekarang hidup senang ni tak bagus. Sebab kenapa? Takut nikmat dunia yang Allah dah bagi kat dunia ni, Allah tak bagi kat akhirat. Sebab kerana Allah dah bagi awal kat dunia. Faham tak tuan? Diorang takut Allah dah bagi itu. Dan mereka takut apa yang mereka buat dulu, pengorbanan, Allah dah balas.
nanti ke akhirat tak dapat. Tu dia kata, aku rasa ni tak baik. Kalau kita dulu hidup susah, sekarang senang, lagi suka. Alhamdulillah, sekarang dah kaya. Dulu 1 kedai, sekarang 5 kedai. Kita lagi suka. Tak ada masalah, tak salah. Tetapi sahabat lain. Sahabat dulu susah, sekarang senang, lagi takut. Sebab takut-takut, akhirat nanti, ganjaran yang Allah sedia untuk mereka kerana pengorbanan akhirat dulu, Allah tak bagi. Itu mereka takut. Okey, kita sambung lagi. Kita cuba kita cubalah habiskan beberapa yang boleh, tapi tak lama sangatlah, insya-Allah. Tak lama sangat. InsyaAllah tak patah pinggang. Okay. Bab 53. Babu maja'a fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang berkenaan dengan umur ataupun usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Zakaria bin Ishaq qala haddatsana Amr bin Dinar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan yuha ilayhi wa bil Madinati 10 wa tufiya wa huwa ibnu 63. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah selama 13 tahun dan wahyu, maksudnya dan wahyu diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lepas dari Nabi, baginda duduk Mekah 13 tahun. Okey, baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah selama 10 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berusia 63 tahun. Okey, hadisnya jelas. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Abi Ishaq an Amir bin Sa'd an Jarir an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yakhutub qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 wa Abu Bakr wa Umar wa ana ibn 63. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu radhiyallahu anhuma, beliau berkata dalam khutbah beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu juga begitu. Radhiyallahu anhuma juga begitu. Maksudnya dua-dua mereka wafat usia 63 tahun. Pada tahun ini aku berusia 63 tahun. Beliau sengaja sebut ini ialah nak ambil keberkatan umur Nabi. Tapi Muawiyah radhiyallahu anhu Allah bagi umur panjang. Beliau dekat usia 80 baru meninggal dunia. Sebab Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah lama. Selepas Nabi wafat, siapa jadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. 2 tahun beberapa bulan, 2 tahun 5 bulan. Lepas tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah 10 tahun. Lepas tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jadi khalifah 12 tahun. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah 4 tahun. Lepas tu Sayyidina Hasan jadi khalifah sekejap 6 bulan. Lepas tu naik Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah 40 Hijrah. Berapa tahun jadi khalifah? 21 tahun. Daripada 40 Hijrah sampai 61 Hijrah. Allah bagi dia umur panjang. Sayyidina Muawiyah jadi khalifah 21 tahun. Daripada 40 Hijrah, lepas Khulafaur Rasyidin, sampailah ke tahun 61 Hijrah. Jadi beliau Allah bagi usia panjang. Waktu ni 63, tapi lepas tu Allah bagi lagi. Dekat 13 tahun, 12 tahun lepas tu baru beliau meninggal dunia. Okey, baik, sambung. Wa bi qala haddatsana Husain bin Mahdi al-Basri. Dia Sayyidina Abu Bakar, lupa beritahu tadi. Sayyidina Abu Bakar waktu Nabi wafat, Abu Bakar baru usia 61 dan beliau jadi khalifah 2 tahun. Lepas tu mana 63 meninggal. Sayyidina Umar waktu Nabi wafat baru usia 50. 13 tahun lepas tu dia meninggal dunia. Syahid, kena bunuh. Jadi 63. Tapi lepas tu Sayyidina Uthman. Tapi Sayyidina Uthman hidup panjang. Sayyidina Uthman lebih kurang usia 80 baru meninggal dunia. Sekitar ada ikhtilaf, tapi sekitar 80 tahun meninggal dunia. Sayyidina Umar usia panjang. Lepas tu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada ikhtilaf, tapi Sayyidina Ali pun meninggal dunia sekitar syahid 60 tahun, lebih kurang 63. Ada kata kurang, ada kata lebih. Tapi Sayyidina Ali macam tu. Cuma Sayyidina Muawiyah panjang. Umur dia pun panjang. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Husain bin Mahdi al-Basri qala haddatsana Abdul Razzaq an Ibn Jurayj an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibn 63. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani' wa Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Ismail bin Ulayyah an Khalid al-Hadda qala anba'ana Ammar maula Bani Hashim qala sami'tu bin Abbas radhiyallahu anhu yaqul tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 65. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berusia 65 tahun. Ini macam mana pula?
Sebelum ni kata 63, ni 65 pula. Para ulama kata, tapi macam mana pun riwayat ni dikira dari segi hadis dikira dhaif, tetapi macam mana pun kalau kita nak gabungkan 63 tu ialah umur penuh. Kemudian tahun lahir dengan 1 tahun, diambil 1 tahun. Tahun yang wafat diambil 1 tahun lagi. Jadi seolah 63 tambah 1 awal tambah 1 akhir. Jadi 65. Kalau kira macam tu lah. Tapi ini sebenarnya macam mana pun tepatnya ialah 63 tahun. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammadun Bashar wa Muhammadun Aban. Qala haddatsana Muadz bin Hisham. Qala haddatsani abi an Qatada an al-Hasan an Daghfal ibn Hanzalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibn 65. Qala Abu Isa wa Daghfal la na'rifu lahu sama'an an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zaman nabiy sallallahu alaihi wasallam rajula. Baik. Daghfal bin Hanzalah rahimahullah, beliau meriwayatkan. Daghfal ni menurut Imam Tirmizi, beliau ni zaman Nabi dah ada, tapi beliau tak ada riwayat dari Nabi. Beliau tak ada riwayat dari Nabi. Jadi ada kata hadis ni mursal. Baik. Daghfal bin Hanzalah radhiyallahu rahimahullah, beliau meriwayatkan sesungguhnya nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 65 tahun. Ni tadi dah jelaskan apa macam mana boleh dapat usia 65. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-amyad al-abhaq wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adam wala bil-ja'd al-qatat wala bis-sabiti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana fa aqama Makkah 10 sinin wa bil madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang terlalu tinggi dan bukan juga terlalu rendah. Nabi sederhanalah poin dia. Nabi sederhana. Tinggi sangat pun tak, rendah sangat pun tak. Tapi sebenarnya Nabi tinggi. Nabi sebenarnya tinggi orang dia. Tapi maksudnya di kalangan orang Arab, Nabi bukanlah macam seolah kita kata Nabi bukanlah tinggi macam tiang elektrik, nampak tinggi, dan bukan juga pendek. Okey, baik, sambung. Nabi sederhana. Warna kulit baginda sallallahu alaihi wasallam tidak putih pucat dan tidak sawo matang, kerana warna kulit Nabi putih kemerah-merahan. Nabi punya warna kulit ialah putih kemerah-merahan. Orang Arab kata ni cantik, kulit yang begitu cantik. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ikal dan tidak lurus kaku. Ikal mayang. Okey. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala menjadi rasul semasa berusia 40 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Jadi Allah Taala mencabut nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam pada usia 60 tahun, dan ketika itu tidaklah sampai 20 helai uban yang terdapat pada rambut dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau kata di Mekah Nabi duduk 10 tahun. Macam mana 10 tahun? Sedangkan tadi kita kata 13. Dan di Madinah 10. Yang persoalan sekarang kat Mekah. Ini kerana beliau tak masukkan 3 tahun yang pertama yang baginda berdakwah senyap-senyap. Kan Nabi bila terima wahyu usia 40, lepas tu Nabi dakwah 3 tahun senyap-senyap. Masuk tahun keempat, sampailah Nabi hijrah, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Jadi yang Nabi berdakwah terang-terangan tu ialah 10 tahun. Kalau campur jadi 13. Kalau tak campur jadi 10. Okey, baik. Okay, lepas tu Nabi duduk Madinah 10 tahun. Okey, baik. Allah mencabut nyawa baginda usia 60. Ni macam mana pula? Ni beliau pakai kaedah bundar. Bundar faham kan? Maknanya kalau contoh kata bilangan 1, 2, 3, 4 tu digenapkan, dibuang. Jadi dikira 63, kira 60. Maknanya beliau pakai kaedah bundar. Jadi beliau kata 60 tahun, lebih kurang 60 tahun Nabi wafat. Okey, baik. Dan beliau kata waktu Nabi wafat tu dekat rambut dengan janggut baginda tak sampai pun ada 20 helai uban. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mempunyai banyak uban. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu taala nahwa. Riwayat ni sama seperti di atas. Lebih kurang sama macam riwayat atas. Okey. Kita baca lagi dalam beberapa hadis. Boleh tak? Boleh tuan-tuan ya? Kita nak khatam, saya bajet nak khatam esok di Masjid Parui Jaya. Jadi
besok bolehlah ringkas sikit. Kalau kita baca pendek sangat malam ni, jadi takut besok jadi panjang di Masjid Parujaya. Kita baca lagi, saya ingat nak baca dalam 10 hadis. Boleh? Boleh tuan-tuan? Setuju Saya baca 10 hadis lagi 10 hadis bagi kita tutup majlis kan. Okey. Ni pun bab yang 54. Bab 54 sebab lagi 3 bab nak habis. 54, 5, 56 khatam insya-Allah. Jadi ni lagi 3 bab nak habis. Okey. Babu ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis yang datang mengenai kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Abu Ammar al-Husayn bin Hurayth wa Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala akhiru nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashafa as-sitarata yawm al-ithnain فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر رضي الله عنه يؤمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kali terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyingkap kain tabir rumah baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, iaitu pada hari Isnin, hari yang baginda wafat. Time subuh tu masa mereka nak sembahyang subuh, Nabi ada sikit kuat, Nabi bangun, rumah Nabi kat sini. Waktu tu Rasulullah duduk rumah Aisyah. Nabi pergi buka, ada tingkap kecil, ada tirai. Nabi buka tingkap tu, Nabi tengok balik tirai. Waktu tu sahabat tengah dalam saf nak sembahyang subuh. Abu Bakar radhiyallahu anhu dah ke depan nak jadi imam, nak sembahyang. Jadi waktu tu bila Nabi buka tengok sahabat punya gembira sebab dah dekat 3 hari lebih tak tengok Nabi datang sembahyang. Nabi dah pengsan waktu tu, dah koma, dah lemah. Waktu tu itulah dia, beliau kata last aku pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu last. Lepas tu baginda wafat. Baik. Aku memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam seperti lembaran mushaf. Maknanya begitu jernihnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu orang-orang mendirikan solat dengan berimamkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka hampir bergaduh. Maksudnya bila tengok Nabi nak datang tu, dia ingat Nabi nak datang, tapi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jadi dah datang. Okey, baik. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada makmum supaya tidak bergerak daripada tempat mereka. Dalam keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap mengimami mereka. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap kain tabir rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lepas tu Nabi tutup balik tirai tu. Dia macam ni, bila Nabi dah singkap, sahabat semua ingat Nabi nak keluar solat. Diorang pun mula kata, ke belakang Abu Bakar, ke belakang, Nabi nak datang, nak solat. Tapi lepas tu Nabi bagi isyarat. Nabi kata, solat macam Nabi isyarat, terus, tepat, terus solat. Kamu terus solat, Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam. Lepas tu Nabi pun tutup balik tirai tu. Bila tutup tirai tu, sahabat orang begitu sedih. Lepas tu waktu duha tu Nabi wafat. Yang tadi Nabi buka subuh, duha tu Nabi wafat. Okay, baik. Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam wafat pada penghujung hari itu. Ini kenapa? Sebenarnya Nabi wafat lepas tu je. Beberapa jam lepas tu Nabi dah wafat. Tapi beliau kata penghujung sebab kerana bila mula-mula Nabi wafat, orang tak dapat terima. Mereka hanya boleh terima bila dah dekat malam tu. Dekat malam tu baru mereka boleh terima berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri qala haddatsana Sulaim bin Akhdar an Ibn Aun an Ibrahim an al-Aswadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu musnidatan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri fada'a bi tastil yabula fi thumma bala famata. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, aku menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku, ataupun beliau kata ke pangkuanku. Baginda sallallahu alaihi wasallam meminta supaya diambilkan bekas ataupun tukar sikit, diambilkan besin. Baginda meminta supaya diambilkan besin bagi tempat buang air kecil. Baginda sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil dan sesudah itu berhadas kecil tu maksud buang air kecil. Baginda sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil dan sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini bukanlah lepas tu terus. Bila Nabi waktu tu dah macam nazak, dekat-dekat waktu tu pagi tu, sebelum tu Nabi berbaring atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan waktu tu Nabi minta supaya dibawakan besin, Nabi buang air kecil. Lepas itu sikit ada lagi beberapa peristiwa, lepas tu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik.
Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Ibn al-Had an Musa bin Sarjis عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت. Allahumma. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi kematian, maknanya ketika tengah sakaratul maut, tengah nazak sakaratul maut. Di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam ada bekas berisi air. Baginda sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan dalam bekas itu dan baginda mengusap wajah baginda dengan air. Mana baginda sapukan tangan baginda yang ada air tu dekat muka baginda sallallahu alaihi wasallam sambil baginda berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut atau Allahumma a'inni ala munkaratil maut. Apa terjemah dia? Ya Allah, bantulah aku menghadapi beratnya sengsara kematian. Nabi pun doa waktu tu. Ni betul-betul dekat wafat dah. Waktu ni betul dekat wafat dah. Waktu tu Abdul Rahman bin Abu Bakar ada datang. Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau ada datang waktu tu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersugi dan Nabi pengsan beberapa kali. Dan Nabi masukkan tangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu. Lepas tu Nabi pengsan balik. Nabi masukkan tangan, sapu, pengsan lagi. Masukkan tangan, sapu, pengsan lagi 3 kali. Lepas tu baru Nabi sedar sikit. Lepas tu Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu datang bawa kayu sugi. Nabi minta kayu sugi tu dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha lembutkan kayu sugi tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersugi. Lepas tu Nabi mula nazak, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu berada di atas pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu tu Nabi pun doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Hasan bin Sabbah al-Bazzar qala haddatsana Mubashshir bin Ismail an Abdurrahman bin al-Ala an Abi an Ibn Umar radhiyallahu anhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat la aghbitu ahadan bi hawni mautin ba'da alladhi ra'aytu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa sa'altu Aba Zur'ah فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. Okey, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku tidak cemburu melihat seseorang menghadapi kematian dengan ringan selepas aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni apa maksud dia? Maksud dia, Aisyah kata, kalau ada orang beritahu aku lah bahawa sekian-sekian, sipulan-sipulan mati senang, aku tak heran lah. Dia sebab apa? Aku tengok sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, Rasulullah SAW pun ketika menghadapi sakarat berat betul. Jadi kalau ada orang cerita bahawa sekian-sekian orang macam sakit, macam orang kata macam mati mudah, aku tak heran. Sebab aku tahu mati itu macam mana pun berat. Kerana aku saya tengok sebaik-baik manusia pun mati berat sekali. Begitu sekali berat mati. Beratnya sakaratul maut, iaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukanlah menafikan bahawa ada mati senang, tapi nak bagi tahu bahawa orang-orang baik pun kalau kena sakaratul maut tetap begitu berat. Sebab kerana sebaik-baik orang pun begitu kali terima sakaratul maut begitu berat. Semoga Allah mudahkan sakaratul maut untuk kita semua. Amin. Baik. Wa bi qala haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Bakr wa huwa ibn al-Mulaiki an ibni Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni faqala Abu Bakr sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'an ma nasitu qala ma qabada Allah nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi idfinuhu fi mawdi'i firashihi. Okey, kita baca dalam 6 hadis lagi ya. Saya nak baca sampai 395 tu. Sekarang kita dah baca 390. Lepas tu kita baca sampai 395. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata selepas nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut, mana bila baginda sallallahu alaihi wasallam dah wafat, para sahabat radhiyallahu anhum berselisih pendapat mengenai pengkebumian baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah wafat, diorang selisih pendapat sahabat. Nabi nak ke bumi kat mana? Nak ke bumi kat Baqi' ke atau nak ke bumi kat tempat lain? Diorang ikhtilaf pendapat. Okey, baik. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar kata-kata yang masih aku ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi
kecuali di tempat yang disukai sebagai tempat kuburnya. Oleh itu, kuburkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah letak alas tidur baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Maksudnya kebumikan Nabi di tempat di mana Nabi wafat. Jangan bawa tempat lain. Sebab waktu tu ada sahabat kata bawa ke Baqi'. Tapi Sayyidina Abu Bakar waktu tu riwayatkan hadis, dan hadis ni ialah disokong dengan beberapa riwayat lain. Nabi dikebumikan di mana dia mati, di mana dia wafat. Kerana itu tempat itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah wafat dalam rumah Aisyah, dalam bilik Aisyah, maka kan itu Nabi dikebumikan kat situ. Dia sebenarnya rumah Aisyah ni ada dua section. Rumah Aisyah ada dua bahagian. Dia macam seolah-olah dua pondok. Dia ada dua, tengah-tengah itu ada halang, ada partition. Bahagian depan, bahagian di sini, contoh kata sini rumah Aisyah, lebih kurang satu besar pondok. Bahagian pertama ruang tamu, bahagian kedua bilik Aisyah. Dan bilik Aisyah tu bersambung dengan masjid. Dulu luar masjid, sekarang dimasukkan dalam masjid. Sekarang lah, dulu luar masjid. Jadi dalam bilik Aisyah tu ada katil, Arab panggil sarir. Katil ni bukan katil macam sekarang ni. Katil yang mana katil tali je. Katil daripada tali, diikat dengan tali. Nabi waktu wafat, Nabi wafat atas tu. Atas katil. Aisyah duduk atas katil tu. Beliau ribakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu Nabi wafat. Itu Abu Bakar kata, kebumikan Nabi di bawah katil tempat Nabi wafat. Iaitu dekat situlah tempat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dalam bilik Aisyah. Dalam hujrah, dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sambung. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abbas al-Anbari wa Sawwar bin Abdullah wa ghairu wahid qalu akhbarana Yahya bin Sa'id an Sufyan ats-Tsauri an Musa bin Aisyah an Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Abu Bakr qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keningnya, mana dekat dahi lah, dekat antara dua kening, selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebab waktu tu sebenarnya, waktu Rasulullah wafat waktu duha. Abu Bakar waktu tu tak ada dia dekat Madinah, tapi dia pergi jauh sikit. So Abu Bakar ada isteri kedua waktu tu. Isteri dia tu duduk lebih kurang 2 km daripada Masjid Nabawi. Kawasan tu nama dia Sunnah. Mungkin dalam 2-3 km. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar pergi rumah isteri dia. Bila balik, orang semua kecoh, Nabi dah wafat. Tu Sayyidina Abu Bakar masuk dalam rumah anak dia, rumah Nabi lah, rumah Aisyah. Beliau pun telah singkap wajah Nabi dan beliau telah cium dahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama kata bahawa mencium dahi mayat selepas baru kematiannya adalah sunnah. Mencium dahi mayat, tapi dengan syarat kita boleh cium lah. Maksudnya kalau ada hubungan ke apa, mana yang ada hubungan maka boleh cium kan. Jadi boleh cium. Maksud saya bukanlah laki perempuan yang berlainan ajnabi, itu tak boleh lah. Tapi maknanya kalau kata dia tu ialah saudara apa semua, maka boleh cium. Lagi-lagi kalau orang tu orang soleh, orang yang orang baik. Okey, baik, sambung. Wa bi qala, sikit lagi kita baca dalam 5 hadis, lepas tu kita tutup majlis. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Marhum bin Abdul Aziz al-Attar. Nabi sini kena beritahu, Nabi sini ada sahabat Nabi nama Utsman bin Maz'un. Ni antara orang awal masuk Islam, orang Mekah. Bila dia meninggal dunia di Madinah dan Nabi kebumikan dia di Baqi', Nabi pun cium. Nabi sendiri pernah cium dahi Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu bila selepas beliau meninggal dunia. Okey. Wa qala haddatsana Marhum bin Abdul Aziz al-Attar an Abi Imran al-Jawni an Yazid bin Babanus an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Abu Bakr dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan mulutnya di antara kedua-dua kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua-dua tangannya di lengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni maksudnya kan waktu nak cium kan, bila nak cium, waktu tu Rasulullah atas katil. Jadi bila time nak cium tu, mana kepala Nabi kat sana, kaki kat sini. Jadi Sayyidina Abu Bakar lalu datang ke katil, dia pegang tangan Nabi. Dan beliau pun cium. Kan nak tunduk tu, beliau pegang tangan Nabi dan beliau cium wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Abu Bakar radhiyallahu anhu berbisik dengan tenang. Ni masa orang kata macam mengeluh, macam merintih sedih.
Apa beliau kata? Aduhai nabinya, aduhai makhluk pilihannya, aduhai kekasihnya. Maksudnya aduhai makhluk Nabi Allah Ta'ala kan. Jadi beliau merintih kesedihan. Okay, baik. Wa bi qala haddathna Bishr bin Hilal as-Sawwaf al-Basri qala haddathna Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa minha kullu shay falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlam minha kullu shay wa ma nafatna aydiyana min at-turab wa inna la fi dafni sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, seluruh kota Madinah menjadi terang. Namun pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh kota itu menjadi suram. Allahu akbar. Nabi masuk seolah-olah bercahaya Madinah. Tapi bila Nabi wafat, gelap Madinah. Kami rasa macam Madinah ni gelap. Baik. Dan kami tidak membersihkan tangan kami daripada debu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kami masih sedang menguburkan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami mengingkari hati kami. Maksudnya kami rasa begitu tak senang hati ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kami waktu tengah kuburkan Nabi tak senang, seolah macam masa berat sekali nak kuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sikit lagi lagi berapa hadis? Lagi 3 hadis. Wa bi qala haddathna Muhammad bin Hatim qala haddathna Amir bin Salih an Hisham bin Urwa an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnin. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin, waktu duha. Waktu duha lebih kurang, mungkin pukul 10, mungkin pukul 11 macam tu lebih kurang. Wa bi qala haddathna Muhammad bin Abi Umar qala haddathna Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Muhammad an abihi an qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnin famakatha dhalika al-yawm wa laylat ath-thulatha wa dufina min al-lail wa qala Sufyan wa qala ghayru sumi'a sawtul masahi min akhir al-lail. Baik. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhum wa alaihimussalam berkata, nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicabut pada hari Isnin. Jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam didiamkan ataupun dibiarkan pada siang hari yang sama sehingga malam Selasa, malam esok tu. Dan dikebumikan pada malam hari berikutnya. Sufyan rahimahullah berkata, selain Muhammad Al-Baqir berkata, terdengar bunyi cangkul tanah pada penghujung malam. Ni maksudnya bila Nabi wafat hari Isnin. Tapi oleh kerana waktu tu macam-macam huru-hara berlaku. Siapa nak jadi khalifah, nak ke bumi kat mana dan beberapa perkara. Jadi sebabkan Nabi diselesaikan jenazah Nabi ni lambat sikit. Jadi Isnin, Selasa besok, Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu baru mereka selesai kebumikan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Wa bi qala haddathna Qutaibah bin Sa'id qala haddathna Abdul Aziz bin Muhammad an Syariq bin Abdullah bin Abi Namir an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnin wa dufina yaum al-Thulatha qala Abu Isa qala hadha hadithun gharib. Sayyidina Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin dan dikebumikan pada hari Selasa, iaitu Selasa malam Rabu. Okey, baik, wallahu alam. Nanti insya-Allah kita sambung esok. Insya-Allah esok kita sambung dan kita khatamkan kitab ini insya-Allah di mana? Di Masjid Qaryah Taman Parujaya. Okey, baik, wallahu alam. Nabi wafat hari Isnin. Nabi wafat hari Isnin waktu duha. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Nabi wafat Isnin waktu duha 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah dan baginda dikebumikan esok malam tu, Selasa malam Rabu. Nanti kita sambung lagi bab wafat tu. Baik, wallahu alam. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillah. Minta kamat terus. Maaf yang lambat sikit, minta kamat terus.